Baik Nasional 7 terus bersiaran dengan lintas langsung dari RTM Sarawak bersama dengan Norsila Talha. Silakan Norsila. Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk di negeri ini dinasihat supaya menerima penubuhan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK. Pegawai khas kepada Pengerusi Pakatan Harapan PH Sarawak, Abdul Aziz Issa berkata ia bagi memberi manfaat bersama terhadap pembangunan dan keselamatan komuniti. Aziz Issa berkata penerimaan penubuhan itu adalah penting dalam usaha memastikan kelestarian pembangunan di kawasan akar umbi atau kampung. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program sepakat di komuniti di Sekolah Kebangsaan Landai Kuching. Setakat ini sebanyak 16 buah MPKK di Batu Kitang, Kota Sentosa dan di Lawas telah menghantar nama calon MPKK dan seterusnya akan dipertimbangkan di peringkat atasan. Pada program tersebut, Aziz turut mengumumkan sumbangan RM9,000 kepada SK Landai. Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan PKK di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan bahagian baru yang diperkenalkan 2 tahun lalu. Ketua Seksyen Penguatkuasaan dan Pematuhan Bahagian PKK, Yatimah Rabuan berkata, PKK bertanggungjawab membantras aktiviti mengedar, menjual, mempamer, menyewa, menyalin atau memiliki filem lucah, filem tanpa perakuan B atau bahan publicity filem yang tidak ditapis oleh lembaga penapis filem. Yatimah berkata ia melibatkan 2 bahagian iaitu bahagian kawalan penapisan filem dan penguatkuasaan dan bahagian kawalan penerbitan dan teks Al-Quran yang telah berkuatkuasa pada 1 Mac tahun lepas. Beliau mendedahkan terdapat beberapa akta yang dikuatkuasakan oleh bahagian PKK iaitu Akta Penapisan Filem 2002, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Pindaan 2002, Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986, Pindaan 2010 dan Akta Agensi Persendirian 1971. Yatimah berkata demikian dalam sesi temu bual slot Mesra 912 di Konti Perkhidmatan Melayu Miri FM di RTM Miri. Beliau yang juga merangkap Timbalan Pengarah PKK Sarawak menambah 6 tugas utama PKK dalam aktiviti penguatkuasaan dan kawalan ialah kajian dan analisa penerbitan, audit dan naziran, risikan, pemeriksaan dan operasi, pendidikan dan pencegahan serta siasatan dan pendakwaan. Dalam pada itu bagi membendung pengedaran dan penjualan filem yang tidak ditapis, bahan penerbitan yang melanggar garis panduan penerbitan, bahan Al-Quran yang mengandungi kesilapan serta teks Al-Quran yang tiada kelulusan, beliau berharap orang ramai yang mempunyai maklumat atau aduan melaporkan kepada bahagian tersebut supaya tindakan sewajarnya diambil. Tindakan sewajarnya. Yang di-Pertuan Negeri Tumbin Sri Abdul Taib Mahmud selaku Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS semalam melantik semula Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numbang sebagai Pro-Chancellor UNIMAS. Pada majlis itu, Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS Tan Sri Dato' Sri Panglima Sulong Majerai mengetuai rombongan membawa surat pelantikan berkenaan. Upacara menandatangani lantikan berkenaan telah diadakan di Astana Negeri Petrajaya. Turut hadir Chancellor UNIMAS Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suwaidi serta pegawai-pegawai kanan UNIMAS. Seorang lelaki tempatan yang memandu kenderaan pacuan 4 roda ditahan polis marin kerana membawa bekalan minyak diesel tanpa dokumen kebenaran di Sarike. Menurut Komander Pasukan Polis Marin Wilayah Sarawak ACP Syamsul Kasim, suspek semalam ditahan semasa membawa 5 tong minyak diesel dengan anggaran sebanyak 1,000 liter di Jalan Repuk sekitar pukul 6 pagi. Dalam satu kenyataan media, SCP Syamsul berkata tahanan dibuat selepas pemandu gagal mengemukakan sebarang bukti pembelian dokumen kebenaran membawa minyak berkenaan. Jumlah nilai barangan yang ditahan adalah bernilai RM52,000 dan kes akan disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan berjadual tanpa kebenaran. Kes diserahkan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HCP Sarike untuk tindakan lanjut.
Polis berjaya menangkap 5 lelaki tempatan disyaki terlibat dalam kes kecurian sarang burung di sekitar Bintulu pada 7 Oktober lepas. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili berkata, kelima-lima suspek ditahan dalam satu operasi yang dijalankan oleh Polis Cawangan Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti diketuai Inspektor Nixon Malang bagi mengesan kumpulan pencuri rumah sarang burung di bahagian Bintulu. Menurut Superintendent Zulkifli, hasil risikan, polis menyerbu sebuah bilik sewa di kawasan Pasar Lama Bintulu dan menangkap seorang lelaki 51 tahun bagi membantu siasatan. Polis turut merampas sebuah kenderaan dipercayai digunakan suspek untuk melakukan jenayah. Hasil pemeriksaan, polis menemui pelbagai peralatan mencuri, antaranya 4 pasang sarung tangan, 1 pasang topeng muka, 4 bilah parang, 2 alat pengikis, lampu suluh, 1 larang senapang buatan sendiri dan 4 unit telefon bimbit. Berdasarkan maklumat daripada suspek pertama, polis kemudiannya berjaya menangkap 4 orang lelaki di 4 lokasi berbeza di sekitar Bintulu yang dipercayai rakan jenayah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Bintulu. Kesemua suspek ini ditahan reman sehingga 22 Oktober ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Sejak September lalu, polis menerima 4 laporan kes rompakan sarang burung di sekitar Bintulu. Dalam perkembangan lain, Superintendent Zulkifli berkata polis menahan seorang lelaki berumur 40 tahun, penjaga sebuah premis, membeli barangan luso bagi membantu siasatan kecurian 2 unit enjin kimpalan di sebuah bengkel di Jalan Tanjung Kidurong Bintulu 22 September lalu. Polis turut menemui kedua-dua unit enjin di kedai tersebut dipercayai sedang dileraikan. Kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Jambatan gantung Satok di Kuching kini stabil dan tiada lagi pergerakan dijangka berlaku di blok utama jambatan itu. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dalam satu kenyataan media mengesahkan perkara itu selepas melakukan siasatan di blok utama di bahagian Kubah Ria yang sedikit condong apabila ujian beban statik terhadap jambatan itu dimulakan dengan memuatkan beban yang sama dengan berat 800 orang. Menurut kenyataan tersebut, JKR telah menjalankan program penyiasatan intensif termasuk kajian siasatan tanah, pemantauan reka bentuk dan pembinaan serta pemantauan harian jika terdapat sebarang pergerakan lain di blok utama. Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan juga bersetuju dengan penglibatan perunding bebas untuk mengkaji semula keseluruhan reka bentuk jambatan serta menjalankan penilaian geoteknik terperinci untuk mengetahui punca blok utama yang condong dan mencadangkan kerja pembaikan kekal untuk jambatan itu. Sementara itu, kerja di tapak pembinaan sudah dihentikan untuk mengelak dan mengurangkan tuntutan daripada kontraktor disebabkan tempoh pelaksanaan dipanjangkan. Tribunal Tuntutan Pembeli Perumahan Sarawak TTPPA semalam mengarahkan sebuah syarikat pemaju tempatan membayar sejumlah RM4,059 ganti rugi atas kelewatan menyerahkan pemilikan rumah baharu kepada pemiliknya di Muara Tuang. Presiden TTPPS Peter Lim Tiam Seng turut mengarahkan pemaju iaitu syarikat Bodco Engineering and Construction membuat pembayaran itu dalam tempoh 45 hari kepada pembeli rumah tersebut, Chiu Wan Fat. Dalam kes berasingan, TTPPRS turut mengarahkan syarikat pemaju yang sama bagi mengenal pasti kecacatan struktur di rumah pembeli bernama Chia Jun Lee yang menuntut kerja-kerja pembaikan dipercepatkan. Selain itu, tribunal juga mengarahkan pemilik rumah untuk berhubung rapat dengan pemaju bagi mempercepatkan kerja baik pulih rumah. Masya Warisan All Kuching Smart Heritage OKSHI yang diadakan sejak 6 Oktober lalu mendapat sambutan yang amat menggalakkan terutama dalam kalangan belia. Presiden Persatuan Kesenian dan Warisan Melayu Kuching Kewarisma Abdul Yaakob Nurshan berkata, kemuncak tamasya itu pada 26 Oktober ini menyaksikan persembahan hadrah terbesar yang disertai oleh 1,000 pemain hadrah dan 1,000 pesilat dari seluruh Kuching dan Samarahan.
sejahtera dan salam Ibu Pertiwi. Abdul Yaakob berkata, persembahan yang berlangsung selama 30 minit tanpa henti itu juga akan dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Temasya itu turut dimeriahkan lagi dengan konsert warisan tradisi selain fun run dan pameran barangan antik dan tradisi. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau berkata penglibatan belia di negeri ini dalam memperkasa seni dan budaya warisan Melayu amat menggalakkan. Menurutnya, kewarisma ditubuhkan antara lain bagi menghidupkan kembali warisan seni dan budaya seperti silat, hadrah dan puisi agar ia tidak dilupakan oleh generasi muda. Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad sentiasa berusaha menjadi koperasi yang kompetitif dan berdaya saing di negara ini. Pengurus besarnya Haji Jaya Surya Mus berkata ini termasuklah melaksanakan pelbagai program bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kebajikan ahlinya. Menurut Haji Jaya, pada tahun lalu Koperkasa berada di kedudukan 16 daripada 100 koperasi terbaik di negara ini. Setakat September tahun ini, Koperkasa mempunyai seramai 25,351 orang anggota yang terdiri daripada kaki tangan kerajaan di seluruh negeri Sarawak, Sabah dan Semenanjung. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Hari Bertemu Pelanggan Zon Utara bersempena dengan ulang tahun perubahan Koperkasa ke-70 di Bintulu. Mengenai program ini, Haji Jaya berkata ia diadakan bagi memberi pendedahan kepada kaki tangan awam negeri dan persekutuan, pihak berkuasa tempatan dan syarikat berkaitan kerajaan mengenai pergerakan dan kefahaman konsep berkooperasi. Pada masa sama, program ini turut memberi maklumat terkini berkenaan produk-produk yang ditawarkan oleh Koperkasa. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Berita seterusnya kembali kepada Aisyah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih. Sila.